Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tenaga pengajar kami iaitu Dr. Suhaini Muda dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan iaitu berkenaan usaha-usaha kerajaan dalam menyengkang penularan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Hazwan bin Osman, nombor matriks 260058 dan 5 lagi rakan sekumpulan saya iaitu Muhammad Iqmal Aizat, Abdul Jabbar, Yadi, Nik Muhammad Haizat dan Umar. Seterusnya, bab pengenalan. Komunikasi merupakan jabatan yang membina hubungan sama ada bersifat formal atau peribadi di antara individu yang berbeza. Melalui pelbagai aplikasi ICT, manusia mampu melaksanakan pelbagai aktiviti komunikasi secara maya menggunakan handset, laptop dan sebagainya. Salah satu aplikasi ICT yang kini amat popular sama ada di Malaysia maupun di peringkat global adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, Tweet dan sebagainya. Media sosial secara mudahnya membawa erti instrumen sosial dalam komunikasi. Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengesahkan populariti media sosial di negara ini apabila kadar penggunaan internet isi rumah di Malaysia meningkat 20% pada tahun 2009 kepada 90% pada tahun yang lalu. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serah kepada rakan saya. Media sosial dan penyebaran berita palsu. Fungsi media sosial iaitu penyebaran maklumat tanpa batasan jelas membawa impan negatif yang paling signifikan iaitu dari segi peningkatan penyebaran maklumat palsu. Menurut Dr. Zamri, berita palsu dianggap sebagai maklumat yang tidak tepat dan mengelirukan. Ia juga suatu berita sindiran atau meniru berita tulis ditulis dengan tujuan utama untuk hiburan dan sarkastik. Berita palsu yang tersebar bakal mencetuskan huru-hara akibat daripada kegusaran yang dialami oleh masyarakat awam sekaligus mengancam keamanan dan kestabilan negara. Perbincangan tugasan kami ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kerajaan berpandangan bahawa akta tersedia dah iaitu Akta Telekomunikasi 1950 dan Akta Penyiaran 1988 kini tidak lagi relevan untuk membantu negara berdepan dengan perubahan yang signifikan ini. Oleh yang demikian, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah digubal pada tahun 15 Oktober 1998 sebagai bukti komitmen dan keseriusan kerajaan untuk mengawal sila industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Selaras dengan pengubahan akta berkenaan, ianya juga merealisasikan penubuhan kementerian yang bertanggungjawab mengawal sila industri komunikasi dan multimedia di negara ini, iaitu Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Akta Komunikasi dan Multimedia ini juga merupakan undang-undang cyber yang lebih komprehensif berbanding 5 akta yang lain. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqmal Aizat bin Amran, nombor matrik 258693. Menerangkan tentang Akta Komunikasi dan Multimedia yang terdapat di dalam Malaysia, yang mana menurut Syed Isa Al-Songkof 2018, penguasaan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia adalah merangkumi pornografi, sumbang haram, perlakuan luar tabi'i, norma luar batas, susila, palsu, berita palsu, impression, phishing, mengancam, ancaman kecederaan selamatan, dan jelek jaruk mencar atau caci maki. Berikut adalah Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588. Seksyen 211 memberi kandungan yang lucah
sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mencedera, mengutuk atau mengganggu mana-mana orang. Apabila mereka melakukan kesalahan ini boleh disabitkan di bawah Seksyen 211, Seksyen 233-1-E pula. Membuat atau mewujudkan atau memulakan penghantaran atau apa-apa komen, permintaan yang lucah, sumbang, palsu, mengancam dan jelik dengan niat untuk menyakiti hati atau menganiaya, mengutuk atau mengganggu orang lain. Contohnya mereka-mereka yang membuat minta video pornografi mangsa tu, lepas tu ugut untuk sebarkan. Tu kita boleh cari bawah Seksyen 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia. Untuk Seksyen 233-1-B pula, memulakan sesuatu komunikasi dengan niat untuk menyakiti hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu mana-mana orang. Yang mana membuat komen yang boleh mendatangkan kemarahan kepada orang lain. Contoh dia Seksyen 233-2 ni memberi apa-apa komunikasi lucah yang maksud konsel kepada mana-mana orang, yang mana simbol apa-apa simbol lah. Yang ni contoh dia apa-apa simbol macam jari tengah apa macam tu. Seterusnya, walau namun demikian selas dengan usia akta berkenaan kini telah mencecah 23 tahun, wujud desakan daripada pelbagai pihak mengenai keperluan untuk melaksanakan pembinaan agar peruntukan di dalam akta tersebut kekal relevan dengan perubahan yang berlaku di dalam bidang komunikasi dan media serta keperluan sezaman. Seterusnya, berdasarkan analisis yang dijalankan, mendapati bahawa meskipun berlaku perbezaan fahaman politik yang ketara sejajar dengan perubahan pemerintahan parti politik, namun masih wujud cadangan bahawa Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini dipindah dengan kadar segera. Dapatlah disimpulkan bahawa Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini merupakan sebuah kandungan komunikasi yang amat penting dalam mewakili usaha strategi kerajaan untuk mengawal selia dan memastikan aktiviti komunikasi yang dilaksanakan atas selia yang tidak akan menjejaskan keamanan dan keharmonian di antara kaum di negara ini. Sekian, terima kasih untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya 258-429 Abdul Jabbar bin Hassan. Seterusnya akan menyambung pembentangan daripada pihak kawan saya. Saya akan membentangkan mengenai aplikasi peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di dalam dua kes terkini yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu. Okey, pertama sekali ini adalah merupakan contoh yang melibatkan kes penyebaran berita palsu Fuziah Saleh, iaitu bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Ahli Parlimen Kuantan. Seterusnya, kes penyebaran berita palsu Fuziah Saleh, bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Ahli Parlimen Kuantan. Okey. Salah satu kes terkini yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu di Malaysia adalah kes penyebaran berita palsu yang didakwa dilakukan oleh mantan Timbalan Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh pada bulan April 2020. Melalui satu hantaran di akaun Facebook Ahli Parlimen Kuantan berkenaan pada 9 April 2020, didapati Fuziah telah bertindak untuk memuat naik sebuah video yang memaparkan ribuan pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura berhimpun di Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin (CIQ)
bangunan Sultan Iskandar BSI dan cuba untuk pulang ke negara ini secara beramai-ramai sehingga mewujudkan situasi huru-hara di pintu sempadan Singapura dan Malaysia. Muhammad Farid 2020. Hantara melalui akaun Facebook berkenaan juga mendakwa bahawa pekerja-pekerja berkenaan bertindak untuk merempuh pintu sempadan dalam usaha mereka untuk pulang ke Malaysia selepas terkandas sejak sekian lama memandangkan penutupan pintu sempadan Malaysia ditutup bagi mengekang penularan virus COVID-19. Sekian dari saya teruskan dengan kawan saya. Assalamualaikum. Nama saya Nek Muhammad Aizat bin Nek Zuhari. Nombor metrik 260089. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya. Kes penyebaran berita palsu Fuziah Saleh, bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Ahli Parlimen Kuantan. Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman telah bertindak untuk mengambil alih siasatan yang pada awalnya dikenali oleh Polis Johor selaras dengan laporan polis yang dibuat oleh Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir pada 11 April 2020 di Balai Polis Lakin, Johor Bahru Selatan. Siasatan dibuat berdasarkan kepada Seksyen 505(b) Kanun Kesesaan menyebabkan ketakutan atau kegentaran awam dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Seperti mana dilaporkan Muhammad Farid, hasil daripada siasatan yang dijalankan, Fuziah Saleh 61 tahun kemudian yang didakwa di Mahkamah Magistrat Johor Bahru atas pertuduhan membuat kenyataan menerusi Facebook yang mengakibatkan kegentaran awam pada 9 April 2020. Namun demikian, beliau kemudian yang mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Art Salini. Seterusnya ialah kes penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Selain daripada berdepan dengan pandemik COVID-19 yang jelas serius, masyarakat di Malaysia juga sebenarnya berdepan dengan pandemik baharu, iaitu penularan berita palsu dan maklumat tidak tepat seperti mana yang ditegaskan oleh Dr. Wan Muhammad Noor. Malahan, menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, sejak negara mula berdepan dengan pandemik COVID-19, negara telah berdepan dengan cabaran memerangi virus dan viral. Virus yang kita hadapi adalah virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan jangkitan COVID-19. Manakala isu viral yang dimasukkan pula adalah penularan berita palsu serta maklumat yang tidak sahih yang merebak dalam masyarakat secara lebih pantas daripada penularan virus COVID itu sendiri. Ini adalah contoh kes penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang tular di media sosial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haryadi Winasan, nombor metrik 259881, ingin menyambung pembentangan daripada rakan saya, iaitu mengenai kes penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Salah satu kes berita palsu di Malaysia yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu adalah melalui hantaran yang dibuat melalui WhatsApp dan Facebook yang mendakwa dibuat oleh pegawai kesihatan daripada Hospital Kuala Kangsar mengenai penularan COVID-19 sehingga jalan keluar masuk ke pusat bandar ini ditutup, menyebabkan pengarah Hospital Kuala Kangsar Dr. Ismail Farid Ishak membuat laporan polis. Berita palsu berkenaan menggesa semua penduduk sekitar untuk tidak keluar ke rumah berikutan penularan wabak COVID-19 yang sudah menular di bandar berkenaan sehingga mewujudkan keresahan dan menjejaskan kehidupan seharian masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, dakwaan berkenaan disahkan sebagai berita palsu oleh Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar. Untuk rumusan,
Secara keseluruhannya, perkembangan teknologi komunikasi memberi impak yang besar kepada manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Antaranya adalah salah satu aplikasi ICT yang kini popular sama ada di Malaysia maupun di peringkat global adalah media sosial. Media sosial sememangnya memberi manfaat yang besar terhadap kehidupan manusia di dalam segenap aspek. Namun demikian, ianya turut membawa pelbagai impak negatif, khususnya terhadap penyebaran berita palsu. Perbincangan tugasan ini memperincikan mengenai kandungan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan aplikasinya di dalam 2 kes terkini yang turut dikemukakan. Tuntasnya, buat masa ini Akta berkenaan berupaya untuk mengekang penularan berita palsu di Malaysia. Namun, usaha untuk membinanya perlulah dipercepatkan bagi memastikan akta berkenaan terus relevan dengan situasi semasa. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.